Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi pengurusi majlis, yang berusaha pengurusi surau, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu guru, tutu imam, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ni insya-Allah kita bincang satu tajuk. Kita angkat tajuk Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah, khutbah di sekitar Kuala Lumpur tengah hari tadi kebanyakannya membincangkan ibrah Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah, besok wakil daripada Palestin, mantan mufti besar Palestin atau Imam besar Masjidil Aqsa, Dr. Syekh Ikrimah Sabri akan menyampaikan ucapan khas, dan kami pun sama diundang. Tapi oleh kerana ada majlis lain, kita mengalu-ngalukanlah kalau tuan-tuan nak pergi sana tengok di Putrajaya, satu perhimpunan untuk menunjukkan solidariti kepada orang-orang Palestin, khususnya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, membicarakan Isra dan Mi'raj, saban tahun kita dengar bukan sekali tapi banyak kali daripada tokoh-tokoh yang pelbagai menceritakan dan memperihalkan Isra dan Mi'raj dari sudut-sudut yang berbeza, dari pandangan-pandangan yang berbeza. Dan banyak soalan-soalan telah sampai kepada kami berkenaan dengan Isra dan Mi'raj, dan kami merasa terpanggil, insya-Allah kami akan menyempurnakan sebuah buku khusus berkenaan Isra dan Mi'raj dengan dapatan kajian demi kajian, agar ianya dapat kita kemukakan kepada khalayak ummah sebagai satu tatapan yang kita tapis berdasarkan kepada nas-nas dan adanya asas-asas kehujahan dan juga rojokan yang tepat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua di kalangan kita sudah mengetahui tentang Isra dan Mi'raj. Makanya pada malam ni sengaja saya akan pilih 5 poin utama untuk kita fahami tentang Isra dan Mi'raj ini. Kata kuncinya adalah Isra dan Mi'raj ini bertujuan apa yang dinaskan oleh Al-Quranul Karim, linuriyahu min ayatina, untuk kami, yakni Allah, perlihatkan kepadanya, yakni Nabi Muhammad, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Itulah sebenarnya perjalanan yang hebat. Maka sebenarnya nak tunjuk, dan tunjuk ni merupakan sifat manusia. Dia nak ukur orang tu okey KO, kaya miskin, gagah tak gagah, cerdik ke tidak, semuanya kena tunjuk. Seorang lelaki mari duk raya hamba ni kaya, hamba ni bilioner, kita tengok atas bawah pakai pakaian lebih kurang aku, naik pula gini, percaya ke tak? Tak boleh lagi. Tapi kalau dia tunjuk keluar dompet dia hak $100 tu, hak sebenar lah, sampai kat 400,000, kaya benar tu, betul tu. Contohnya
Begitu juga kalau orang tu duk royak, dia kata dia ni cerdik sangat, saya ni cerdik sangat, tapi orang tak nampak cerdik dia kat mana, maka kita tak boleh nak tu. Tapi bila nampak, inilah dunia sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah daripada awal lagi manusia macam tu. Bila dia tengok, dia gerung, dia rasa takut. Kita kalau sebut harimau, takut tak? Senyum kata, takut lah ustaz. Tapi begitu. Tapi letak rimau seekor depan kita, lagi sungguh. Hak gauk pun boleh lagi. Nak ceritanya bila tengok ni lain daripada kita tak tengok. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan firman Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mafhumnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam, untuk kami perlihat yang kami berkatkan sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya, yakni Rasulullah SAW, sebahagian daripada tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu bersifat maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan, kita baca sebuah Quran, kita tengok mana-mana surah pun tidak dimulakan dengan subhana, kecualilah surah ini. Jadi di situ ada makna yang tersirat, ada makna yang jelas. Bila mana subhana terletak di situ, dia memberi makna antara lain bahawa Maha suci Allah. Dalam erti kata lain, Allah nak ceritakan perkara pelik. Bila mana dia sebut dengan subhana, maknanya ia adalah satu hal yang manusia dan makhluk tak akan dapat buat. Tukar malam siang, manusia boleh buat tak? Bumi, langit, manusia boleh buat tak? Tak. Sebab itu bila ayat mereka fikir tentang kejadian langit dan bumi, mereka kata subhanak fakina azabannar. Maha suci kamu ya Allah, peliharalah kami daripada api neraka. Subhana ini merupakan maksud bahawa ia adalah mukjizat. Bila mukjizat, peristiwa mukjizat ni barang yang tak mungkin diukur dengan akal logik, barang yang tak mungkin dapat dibuat berdasarkan sifir matematik, barang yang tak akan dapat dibuat berdasarkan makna sains, barang yang tak boleh diukur dengan hukum fizik, barang yang bukan berdasarkan kepada hukum adat tapi hukum khawarikul adah, atau perkara tersebut perkara yang mencarikan adat, keluar daripada adat kebiasaan. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Bukan biasa, tapi luar biasa. Bila luar biasa, keluar biasaan itu, maka kita hanya meyakini untuk menambahkan iman. Sepatutnya tak ada masalah, kerana apa yang dibuat dan dilakukan itu bukan lagi makhluk, itu bukan lagi manusia, tapi itu dilakukan oleh Tuhan makhluk dan Tuhan manusia dengan sifatnya kun fayakun. Maka Allah boleh buat apa saja. Jadinya dengan memahami mukaddimah saja, apa-apa yang nak dikisahkan, apa-apa yang nak diperihalkan, apa-apa yang nak digambarkan, apa-apa yang nak dinyatakan, maka kita sudah barang tentu akan beriman dan percaya.
Dan di sini juga memberi makna Allah nak kisahkan banyak perkara yang pelik lagi ajaib. Tapi bagi hukum manusiawi, hukum Tuhan tak ada masalah, dia boleh buat apa saja. Poin yang kedua ataupun poin pertama lah, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, riwayat yang masyhur dalam banyak nas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibedah dadanya, dan setengah riwayat Anas Ibn Malik menunjukkan daripada ujung halqum sampai bawah pusat. Dalam keadaan dibedahkan itu dengan keadaan Nabi jaga, artinya Nabi sedar, dan Nabi telah sebagai sahibul hikayah telah menceritakan hal dirinya sendiri, dan pembedahan tersebut dilakukan sehingga bukan sekadar bedah, tapi bedah dalam bedah. Dahlah bedah dada, bedah pula hati, dan buang pula apa yang ada yang dipanggil sebagai hazzus syaitan. Kemudian barulah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perkara pertama, bila kita tengok kes ini, kita akan dapati tak pernah berlaku dalam sejarah peradaban manusia sejak dulu sampai kini. Zaman saat kecanggihan yang amat luar biasa, kepakaran bidang perubatan yang begitu melonjak, tapi setakat ini tak pernah berlaku major operation orang hidup bedah ni dalam keadaan jaga napah oak-oak gitu, tak ada seorang pun. Tak ada tuan-tuan. Amerika pun tak ada, China pun tak ada, Jepun pun tak ada, Rusia pun tak ada. Tapi ada sebahagian bedah tu dia boleh buat macam tu. Ada. Contohnya ketua pengarah kesihatan datang bertemu saya, cerita 2 tahun lepas. Dia cerita bagaimana di China ada bab dipanggil sebagai pakar-pakar akupuncture yang menggunakan jarum yang mana diletakkan pada nerve tertentu, pada saraf tertentu. Ketika itu dia boleh bedah otak manusia dalam keadaan jaga. Ada. Tapi hak yang kita tengok apa yang berlaku pada Nabi ni seumpama itu tak berlaku lah. Tak berlaku, tuan-tuan. Kita boleh tanya doktor, dia bedah tanpa biuh apa semua sekali, itu postmortem orang mati dah. Itu berlaku lah. Dia tak payahlah biuh lah, habis ubat biuh hidup orang tak cukup lagi ni, ambil orang mati rugi. Tuan-tuan, tengok, sehandal, seikhtisas, sespesialis mana manusia pun tak mampu buat macam tu. Saya ditakdirkan Tuhan ada peluang pergi IJN, masuk, bukan bedah tapi tengok orang bedah secara live. Saya minta izin masuk lapang bilik bedah, tengok hak ni jenis jantung lubang, hak ni jenis bypass, hak ni jenis macam-macam jenis. Tengok, tak ada seorang pun saya tengok. Tengok saya mari, dia tanya, Ustaz mari tengok saya bedah ke? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Sebab dibius, sebab pada masa itu dipindah pernafasan kepada otaknya melalui elektrik dan melalui enjin yang lain. Apa makna? Maknanya peristiwa seperti yang pertama, syakkus sadar, tak mungkin dilakukan oleh mana-mana manusia, sebijak mana, sehandal mana pun. Kedua, bila mana berlaku pembedahan ini, dia telah keluar daripada daerah sifat kezahiran menuju ke arah kebatinan.
Dalam erti kata lain, membabitkan dalam isu yang batin yang tak mungkin kita dapat mengambil hukum zahir lagi. Contohnya, bila mana dibedah, maka bila dibedah itu dinyatakan pada hati yang dibuang padanya darah hitam ataupun darah yang lain, dengan menyatakan ini bahagian syaitan. Apakah kita perlu orang yang ada duit sikit 300-400 ribu pergi ke IJM buat bedah, nak bedah hati, nak buang darah syaitan? Jawab dia tidak. Sebab perkara ini adalah perkara maknawi, perkara yang kita tak boleh tengok. Perkara tu perkara seperti zahir. Perkara ni sifatnya perkara batin. Dan syaitan ni bukan kena bersih macam tu. Bukan cuci darah. Berapa ramai orang buah pinggang cuci darah. Tapi kadang-kadang perangai tak betul juga. Kadang-kadang sifat amarah, sifat geram, sifat macam-macam. Jadi maknanya di situ telah bertukar pembedahan itu kepada maknawi. Kemudian berlaku pembasuhan. Bila berlaku pembasuhan, maknanya kata Syekhu Al-Azhar yang lama mantang, Syekh Abdul Halim Mahmud, di situ berlaku satu prosesan yang dinamakan sebagai tasfiyatul qulub, pembersihan hati. Pembersihan hati ni tuan-tuan, dia kena bersih. Dia bukan sekadar kena bersih. Pembersihan hati yang telah dilompangkan dengan pembersihan tersebut, dia tak boleh kosong. Dia kena ada, kena isi dalam hati. Dan bila buang dah ni bersih, kena isi. Maka isinya dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati Nabi itu, iaitu hikmah dan iman. Tengok, hikmah dan iman ini terlalu maknawi. Kita tak boleh nak tanam iman dalam dada kita 3 kilo, 2 kilo. Tak boleh. Dan ilmu ni tak boleh kita nak ambil 2-3 tank ataupun 2-3 cupok masuk dalam. Dia bukan macam tu. Tapi dua ini telah mengisyaratkan bahawa manusia, kalau nak selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat, dia kena ada iman dan kena ada hikmah, ilmu. Ada iman sahaja, dunia tak selamat. Selalu kena tipu. Jangan kena tipu. Buat ni tak kena, buat ni tak kena. Ada ilmu sahaja, iman tak ada, boleh merosakkan hidupnya di hari akhirat kelak. Tak ada kebahagiaan lagi. Dua-dua ni poin yang amat penting. Dan inilah signalnya bila Nabi nak diisrakan. Kita tengok syaqqus sadr itu berlaku 3 perkara yang bagi kita rumusan daripada syaqqus sadr. Isu yang pertama, pembersihan jiwa. Nabi Isra ni nak ke mana tuan-tuan? Nabi Isra ini daripada alam menuju kepada Tuhan alam, kepada Allah Rabb al-Alamin. Jadi nak menuju kepada Tuhan, maka hati itu kena bersih. Kerana Allah tu sifat maha suci. Maka maha suci Allah itu kita akan tengok telah terlaksana dan ditaklifkan dalam mana-mana ibadat. Nak sembahyang, kena bersuci dulu, kena bersih dulu, kena wuduk. Nak pergi Mekah, kena taubat. Dalam acara di Mekah, berapa banyak acara kena ada air sembahyang. Nak baca Quran, nak pegang, nak sentuh Quran, kena ada air sembahyang. Zakat itu sendiri maknanya penyucian. Puasa itu kerana penyucian jiwa yang melahirkan la'allakum tattaqun. Jadi semua ibadat tu berlaku penyucian. Nak menuju kepada Allah macam tu. Dengar sekejap. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini nombor satu. Yang kedua, ilmu, hikmah. Ilmu ni kadang-kadang perkara yang jauh boleh dekat. Kalau orang zaman 100 tahun dulu duduk sama dengan kita, kita kata, Ji, saya nak pergi ke Mekah ni, lusa saya balik lah. Kejut dia, teroli ke? Sebab dulu pergi Mekah 3 bulan 6 bulan dengan kapal layarnya, berhenti sana berhenti sini baru sampai. Sekarang tak boleh. Saya buat dengan seorang sahabat saya yang saya kasihi, cerita banyak, cerita tentang pergi Mekah. Dia cerita kat saya, ada orang Malaysia yang dia pernah temu pergi ke Mekah, pergi pagi balik petang, tapi pergi dengan private jet. Pergi pagi balik petang tu maknanya sampai pagi balik petang, bukan maknanya pergi pagi sampai petang. Tak dan juga. Tuan-tuan tengok dengan ilmu manusia jadi hebat. Ambil ilmu. Anak-anak kita bekalkan ilmu. Ilmu, tuan-tuan. Dan ilmu ni dia kena ada campur dengan pengalaman. Kerana itu akan mengarifkan kehidupan. Ada ilmu saja tak boleh juga. Kadang-kadang kena sepak terajang, maklum sajalah. Ada pengalaman. Itu yang akan mendewasakan seseorang. Ilmu penting. Dan ilmu ni sifatnya pelik, tuan-tuan. Dia berkembang. Saya pernah pergi ke Mesir. Tengah-tengah duduk saja tengok TV. Seorang penceramah dalam TV tu ceramah berkenaan dengan parenting, berkenaan kekeluargaan. Cerita tarbiyah sebenar. Saya kata pelik semua pelik ni. Dia dah macam dulu nyang kita dulu pakai rotang je. Atuk kita kamai mengerik takut. Bahasa dulu lain. Sekarang perubahan masa demi masa. Sekarang cikgu sekeh anak murid je, report boleh tuan-tuan. Kadang-kadang. Betul tak? Sebab perubahan parenting, perubahan kehidupan, itu ilmu pun berkembang. Baik. Poin yang ketiga, iman. Iman ni penting. Pasakkan iman pada anak-anak sekalian. Kerana tanpa iman mudah sangat gelincir. Kadang-kadang kita kesian, tak tahu. Sekarang ni kalau tuan-tuan rajin tengok dalam IG, tuan-tuan rajin tengok dalam apa-apa pun media masa terkini, tuan-tuan akan tengok ada promosi khusus seperti artis ataupun aktis Republik orang-orang tak percaya kat Tuhan. Ada banyak daripada Nigeria, daripada India, daripada Australia, daripada apa. Maka mereka terpaksa berpenak lelah bagi menafikan Tuhan, sehingga menggerupkan nogok tak ada Tuhan. Bila mana dia nafi tak ada Tuhan, sebenarnya dia percaya Tuhan lah tu. Siapa buat kerja sungguh nak nafi Tuhan? Kerana Tuhan adalah jadi pakat nak nafi tu. Kesian. Dan inilah yang dihujahkan oleh almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Syarawi. Al-bahsu ala an wujudillah huwa ainud dalil ala wujudillah. Mengkaji tentang wujudnya Tuhan itu merupakan dalil nyata menunjukkan Tuhan tu ada. Tuhan tu ada. Baik, saya tak nak bincang panjang, nak lajakkan isu tu.
Poin yang saya nak nyatakan di sini, iman ni penting. Dan iman inilah menjadi benteng yang membezakan manusia. Tanpa iman ni rosak habis. Dan iman ini sifat dia pasang surut. Imannya boleh bertambah berkurang mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari mentajukkan dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni boleh bertambah dan boleh berkurang. Dan perlu makrifah dengan sebenar-benarnya. Itu mukaddimah. Kemudian poin yang kedua, dalam pelaksanaan Isra ini, Allah sengaja dengan hikmahnya bawa satu binatang, dinamakan itu sahaja, namanya Buraq. Binatang. Dia bukan kereta. Buraq ni bukan kereta, tuan-tuan. Jangan anggap macam kereta api ke ataupun kapal terbang. Tak, binatang. Dan Nabi sifatkannya lebih kecil daripada kuda, lebih besar sikit pada keledai, macam bara, besar sikit. Dan Buraq ini, tuan-tuan, pelik dan ajaibnya peristiwa yang hebat ini, kita tengok Buraq ini tidak pernah terkenal dalam masyarakat Arab dulu. Tak ada. Rumahmu ada berapa ekor Buraq? Ada 4 saja. Anak orang jantan ada tak? Tak ada. Dan hebatnya kajian-kajian seperti National Geography ataupun The Animal Planet, tak ada seorang pun saintis yang buat kajian temu fosil Buraq. Tak ada. Tulang Buraq tak ada. Tapi dinosaur ada. 13 juta tahun dulu, 5 juta tahun dulu, 600 juta tahun dulu, macam-macam lah. Berapa juta saya pun tak tahu. Tuan-tuan boleh tengok di KL tu, dia ada makmah sains ke, ada hak berkenaan dengan binatang ni, dinosaur. Tapi Buraq tak ada. Tak temu. Nak cari di sungai Amazon tak ada. Macam ikan Arapaima tak ada. Banjaran Himalaya tak ada. Di banjaran Titiwangsa tak ada. Mississippi tak ada. Ujung hulu sungai Nil tak temu Buraq. Tak ada. Sebab ini daripada Tuhan. Daripada Tuhan untuk melaksanakan satu misi. Peliknya, nama dia tu pelik dah. Buraq. Apa makna Buraq? Mustaq salah satu daripadanya makna cahaya atau kilat. Orang kita baca Quran dalam surah Baqarah selalu sebut yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir-hampirlah kilat menyambar penglihatan mata mereka. Buraq ni, tuan-tuan. Buraq. Kecepatan kederasan itu tak pernah disedari oleh mana-mana penduduk Mekah masa berlepas. 20 tahun ke 30 tahun dulu, tuan-tuan dengar cerita, kalau tak silap, syarikat besar di Perancis bina satu kapal terbang yang canggih namanya Concorde. Kat kita ni tinggal hotel je Concorde. Kat kita ada di Shah Alam ada Concorde. Contohnya Concorde, kapal terbang. Concorde ni orang ceritalah, boleh baca dalam YouTube, boleh tengok lah. Dia punya gemaan bunyi tu, pencemaran tu, tuan-tuan tahulah. Saya rasa kalau dia turunlah di KLIA tak tahulah. Siapa dia pernah masuk F1? Saya tak pernah, tapi saya dengar orang cerita. Tak ada kerja kot nak masuk. Masa lumba kereta tu, kereta Ferrari, kereta hebat-hebat tu, orang masuk sana, tuan-tuan, dia kena ambil satu alat tu, letak dalam telinga dia. Mana kita nak cakap sebelah tu kena SMS. Merasa laju tak kereta tu. Dia punya gemaan bunyi tu kuat. Jadi situ berlaku pencemaran bunyi.
Tapi seorang pun penduduk Mekah borak berlangsung, tak ada, jaga pun tak ada, tak bunyi riuh. Ini dia hebatnya. Selamat daripada pencemaran bumi, mesra alam. Tengok bila Allah ciptakan, luar biasa. Dan setengah riwayat menyatakan Barak ni bila mana Nabi nak naik, dia meliarkan. Maka malaikat pun bisik kat telinga dia, bagi tahu yang naik ni tak ada dah atas muka bumi yang lebih baik pada dia. Maka perlu merinci pada Barak tersebut. Mafhumnya, kalaulah menatang Barak pun pandai malu kat Nabi, kita selamba je lawan Nabi, masalah. Tengok, Allah jadikan alam, Allah jadikan makhluknya patuh, cinta, sayang, hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua ini juga saya suka nyatakan, bila digunakan satu binatang seperti Barak, nak ceritanya tuan-tuan apa? Kalau kita sebut Barak, kita tak cerita binatang tu gemuk ataupun besar gajah, dok. Ataupun macam badak sumbu, dok. Ataupun kita nak nampak beken macam harimau ataupun singa, dok. Tapi kita akan bincang bila sebut Barak ni masalah kepantasan. Jadi rupa-rupanya subjek kehidupan kita, kepantasan tu penting. Kepantasan ini terkait dengan satu kalimah namanya kemasaan. Maka masa adalah perkara yang amat penting. Kemasaan. Semua orang berhukumkan kejayaan, kehebatan apa-apa benda dengan masa. Syekh hebat, Syekh. Jepun pernah dilanda satu gempa bumi. Bila berlaku gempa bumi, jalan tu runtuh. Orang Jepun ambil masa 3 hari selesai. Pantas. Sahabat cerita kepada saya, salah seorang Datuk Seri, dia kata di Jepun, kita naik kereta, kita berhenti, tengok kereta depan berhenti, kereta depan lagi berhenti. Buat apa pula berhenti? Tengok-tengok orang sedang buat jalan, tapi laju. Allah, kata dia. Lalu tanya kenapa buat gini. Dia kata dia buat jalan pun tolong kita, jadi kita biarlah dia buat dia sebetul. Kalau kita bunyi hang tak tahulah, viral lalu sama sekarang netizen yang main. Apa benda ni cakap. Tengok tuan-tuan, cepat, pantas. Saya teringat masa tsunami satu ketika, tempat nuklear dia habis tumbang rosak, menyebabkan pencemaran udara. Dia suruh orang-orang dia lari jarak berapa ratus kilometer. Bila gini berlaku, pakar-pakar Amerika, pakar-pakar PBB buat kenyataan ini bahaya gini. Orang putih kan kata bijak. Bijak orang putih. Pandai bijak. Tapi seorang Jepun pakar dia mari masuk, jangan bimbang, kita settle. Dan apa yang berlaku, janji dia tu betul, boleh settle. Itu kekuatan ilmu, kepakaran, kepantasan, kecekapan. Itulah hebat. Ini penting tuan-tuan. Dalam hidup ni macam tu. Cuba kaji kenapa sebuah restoran tu berjaya. Tuan-tuan, paling kurang pun mesti ada 4 sifat utama. Pertama, makanan dia sedap.
Kalau tak sedap, comel ya pun tak ada benda. Kedua, tempat dia bersih. Janganlah tengah makan tikus munduk nak lalu, akak kaki dulu. Tu payah ha. Lipah ada. Ketiga, mesra pelanggan. Mesra pelanggan. Dan keempat, pantas. Cepat. Harga, orang kata nak murah dah? Tak. Harga, no. Orang tak kira, tuan-tuan. Ada di Bangi tu, ada satu tempat tu, tuan-tuan boleh pergi lah. Mana-mana ada duit lebih sikit, boleh pergi sekali. Tapi jangan ajak orang lah. Pergi seorang atau guna bini. Pergi makan ketam Alaska. Ketang tu sekilo seekor. Ketang Alaska kita makan tu, ketang kita, ketang nipoh, ketang-ketang gitu je kita lauk ni. Ni ketang Alaska. Harganya RM200 lebih. Saya tengok penuh orang. Sebab tu bagi saya masalah harga mahal tu syaratnya sedap. Ikan keluh tuan-tuan, takkanlah 3 riyal pula seekor. 300, 200 setengah. Tapi orang pernah beli. Sebab yang pentingnya jenama, sedap, puas hati. Baik. Sebab itu kita tengok KFC laku. Sebab dia ada drive-thru. Boleh tak kita pergi order, lepas tu sampai sana tunggu betul kita baru nak masuk. Sampai kan nak bayar tu, sudah bayar, tunggu kejap nak masuk cek baru nak celup tepung. Tak. Siapa tu bayar, ambil dah lalu. Adalah sekali-sekala kalau kita order 400 setengah tu memanglah lambat. Kalau ada 25 riyal tu cepat je. Cuma nak tanya spicy ke tak spicy ke, nak apa, contohnya. Tengok, cepat. Jadi dalam hidup sekarang orang tak suka lambat-lambat. Siapa dia boleh buat benda, apa benda cepat, pasti laku. Ini dia kehidupan. Terus lalu ke azan tu? Siapa boleh 2 jam lagi? Saya tengok muka pun saya faham tu. InsyaAllah 8.45 kita berhentilah, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, poin yang ketiga. Bila Nabi hijrah, Nabi Isra, ini satu-satu benda yang pelik. Tak pernah berlaku dalam kehidupan manusia macam tu hidupnya. Iaitu satu pelayaran bermula daripada masjid menuju ke masjid. Kita nak pergi belayar daripada rumah ke rumah, daripada rumah ke hotel, daripada rumah ke pejabat. Tapi Nabi ni kerana nak pergi ke Tuhan, daripada masjid kepada masjid. Allah tak sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailam min baitihi, daripada rumahnya ke rumah dia Mekah ke, tapi minal masjidil haram. Kenapa? Kerana perjalanan ni perjalanan mulia, takrim ilahi. Maka tempat yang hendak dimulakan, tempat yang hendak didestinasikan, tempat yang hendak dituju di atas, dimi'rajkan, semuanya tempat-tempat tersebut adalah tempat barakah. Makanya bermula daripada masjid menuju ke masjid, naik ke Al-Bait Al-Ma'mur, Sidratil Muntaha, sampai menghadap Tuhan Rabb Al-Alamin. Semuanya menggambarkan kepada kita ini beza. Dari masjid ke masjid. Apa makna? Maknanya orang Islam nak buat apa pun, jangan tinggal dalam episod kehidupan dia masjid. Nak jahat pun tak apalah, bahasa dia dah, masjid jangan tinggal. Manusia yang rapat dengan masjid, manusia yang jinak dengan masjid, manusia yang kasih kepada masjid, manusia ini manusia yang berjaya dalam hidup. Sebab orang yang duduk dalam masjid ni, orang tu sah dia dapat satu benda.
Apa dia? Hidayatullah. Jarang kita dengar orang duduk masjid ni tiba-tiba dapat teruk. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka itulah golongan yang dapat hidayah. Orang yang mengimarahkan masjid. Jadi masjid tak boleh tinggal. Masjid tak boleh tinggal. Kasihnya kita kepada masjid ini merupakan tanda kita ada iman. Orang yang paling banyak ke masjid, orang itulah orang yang paling baik. Orang itulah orang yang menuju kepada hidayah Allah, kepada kejayaan. Masjid. Anak-anak kita pesan masjid jangan tinggal. Sesibuk mana kita pun sayanglah masjid. Berhenti kat masjid. Ada hikmahnya, ada ganjarannya. Kerana masjid ini tempat yang paling mulia. Poin seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja dengan hikmahnya, bila mana pergi berlangsungnya Isra daripada Masjidil Haram yang saya tak nak kisahkan panjang, tapi kepada Masjidil Aqsa. Bila mana sebut Masjidil Aqsa, maka disebut Masjid Aqsa ada tak? Tak ada. Bila mana disebut Masjidil Aqsa, disebut satu bab, namanya berkat. Allazi barakna haulah. Tengok Masjidil Aqsa, dia sebut allazi barakna haulah, iaitu yang kami berkatkan sekelilingnya. Kita bagi lalu azan dulu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan satu kalimah
iaitu allazi barakna haulah, yang kami berkatkan sekelilingnya. Artinya bukan atas Masjid Aqsa saja berkat, tapi Baitul Maqdis pun berkat, dataran Syam pun berkat. Kawasan ini tuan-tuan, mengikut apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia ada dua keberkatan. Pertama dipanggil barakatun dunyawiyah, iaitu berkat dunia. Kedua dipanggil sebagai barakatun diniyah, berkat agama. Berkat dunia ni, kawasan ni terkenal dengan perniagaan yang cukup maju. Sebab itu Nabi dulu masa kecil pergi nega ke Syam. Itu tandanya. Sampai sekarang maju pokok ni nega. Pasar dia besar, tuan-tuan. Maknanya bidang perniagaan memang terkenal. Siapa dia kenal satu kalimah namanya bursa. Kita sebut bursa saham kan? Kalau lupa bursa, orang tanya bursa tu benda benda dah bursa. Bursa tu nama satu tempat di Turki dan juga asalnya daripada situ, tempat berniaga. Kalau kita orang panggil pasar-pasar tu, salah satunya Arab panggil bazar. Dan sasuk dan macam-macam lah namanya. Tapi nak ceritanya mereka ni terkenal sebagai hebatnya niaga. Allah Subhanahu Wa Taala jadi berkat yang kedua namanya berkat tanah-tanah dia. Tanah-tanah dia subur sebab dia iklim Mediterranean. Jadi sebab itu kalau kita tengok, dia jual buah delima besar kepala kita sebiji. Buah delima kita, buah delima kat kita besar buku 5 je. Kecil. Besar. 1,5 kilo kat ni hak besar. Buah-buah anggur tu besar ibu jari kaki tu, hak kena gauk besar. Besar tuan-tuan. Subur. Ini pengalaman saya bila saya duduk sana dulu, dekat dengan Syam. Memang seru sangat. Murah. Kadang-kadang restoran tu, atap dia tu, atap restoran, tahu-tahu apa? Atap restoran tu dibuat pagar, atas pagar tu semua ni pokok anggur. Kita makan bawah. Dan buah anggur musim dia tu jalan tepi apa ni, tiang-tiang tu kita boleh pergi makan. Orang dia tengok macam darat pula kita ni pergi makan situ. Tapi tak ada buat kita macam tu. Tengok barakah. Dan berkat yang kedua namanya berkat agama. Di situlah lahirnya agama-agama samawi. Kitab-kitab turun, para nabi pun ramai daripada kawasan tu. Ini berkat. Poin yang saya nak sebut, bila mana Nabi Isra ke Masjidil Aqsa, destinasi, apa makna tuan-tuan? Maknanya apa? Maknanya ialah Masjidil Aqsa mesti milik orang Islam. Makanya telah diterjemahkan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Dan dia dapat buka. Sehingga kalau kita baca macam mana Patriarch Safayarnus serah kunci sendiri kepada Sayyidina Umar yang musafir nun jauh daripada kota Madinah. Itu maknanya. Bukan makna kita tengok biasa. Ini yang difahami oleh sahabat. Tapi apakan daya, kita tak lama dah tuan-tuan. Tinggal bulan Mei je lagi. Oh, kita bulan Mei ke pilihan raya? Betul, pilihan raya. Tapi sebenarnya tuan-tuan tahu tak, sebelum umum pilihan raya 2-3 bulan lepas dah lagi, Presiden Amerika mengumumkan untuk mengibu negarakan Baitul Maqdis kepada Israel, dan untuk menukar dia punya kedutaan daripada Tel Aviv kepada Baitul Maqdis. Satu signal yang tak pernah berlaku yang dibuat oleh mana-mana pemimpin sebelum daripada ni, Amerika. Saya berkesempatan untuk dijemput dalam satu persidangan khas tergempar dunia di Al-Azhar.
setepatnya 16 Januari baru-baru ni. Bila mana kita baca pada 6 Disember, kenyataan Donald Trump itu menyebabkan seluruh dunia marah. Kerajaan Malaysia selepas 3 minggu, yakni pada akhir Disember, telah membuat satu ceramah khusus di Masjid Putrajaya, di mana saya ditaklifkan untuk menyampaikan khutbah, dan kita bincang panjang di bawah tajuk Solidarity untuk Masjidil Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Tuan-tuan, akhirnya kami dijemput, saya pergi. Saya tak apa semangat juga, letih juga nak pergi, tapi pergi. Terdapat lebih daripada 86 negara, termasuk daripada rabai-rabai Yahudi Amerika yang menentang Zionis. Di bahasa dia kasar lagi, tuan-tuan. Dia bagi saklar-saklar pamphlet dan menjahanamkan Israel dia sendiri. Dan saya telah sebut dalam buku kami ini satu persatu. Dan kita tengok mereka menentang dengan sekeras-kerasnya. Syekhul Azhar telah mengemukakan 11 resolusi atau lebih lagi yang kami muatkan dalam buku ini. Antara resolusi yang saya ingat ialah kita hendaklah menjadikan tahun 2018 ini sebagai tahun Baitul Maqdis, yang memberi makna perlunya ummah memberi kecaknaan, keprihatinan dan kepedulian kepada Baitul Maqdis. Dan Al-Azhar mengambil satu aksi dan tindakan yang cukup drastik, iaitu telah mengubah satu silibus pembelajaran di sekolah-sekolah termasuk universiti, belajar berkenaan Baitul Maqdis. Kita bukan belajar Mozambik je, negara Laos, negara ni. Baitul Maqdis tu kena faham, kena belajar macam mana susul sejarah. Saya teringat bila bincang isu ni, kita berada dalam keadaan kenaifan dan kedaifan, tuan-tuan. Kita perlukan Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka untuk kali keduanya. Kita perlukan watak Umar ibn Al-Khattab. Kita perlukan seperti Muhammad Al-Fatih. Sekurang-kurangnya kita perlukan seperti Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang digelar sebagai orang sakit Eropah. Bagaimana kita baca Theodor Herzl cubaan berapa kali nak bertemu dengan Sultan Abdul Hamid di Turki untuk beli kota Palestin bagi orang-orang Yahudi. Tuan-tuan, tak dapat bertemu. Akhirnya dapat bertemu. Bila dapat bertemu, apa dia kata? Wahai paduka tuanku yang amat kami muliakan, izinkan kami bangsa Yahudi untuk berada di bumi Palestin, dan kami sanggup beli bumi Palestin. Harganya adalah di mana segala hutang-hutang kerajaan Osmaniyah yang dianggap sebagai orang sakit Eropah ketika itu, empire yang hampir runtuh, kami lansaikan semua, dan kami akan tambah dalam mizaniyah, dalam bajet negara. Kamu akan selamat, tak ada masalah apa. Apa jawab Sultan Abdul Hamid ini? Dia tak goyang, tuan-tuan. Dia tak kelabu dengan duit. Dia jawab, sesungguhnya nenek moyang kami telah memperolehi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dengan kekuatan dan darah, dengan jiwa-jiwa yang ramai terkorban syahid. Makanya kami tak akan serah kepada kamu, melainkan dengan kekuatan dan juga dengan darah. Wallahi, kalaulah kamu tangkap aku, lalu kamu ambillah pisau, lalu kamu potong aku sekatang-sekatang, sekateh-sekateh, potong sekerat-sekerat. Lau qata'tumuni irban irba, aku tak akan jual bumi Palestin walaupun sejengkal cuma. Tengok, tuan-tuan, satu ucapan yang cukup luar biasa.
Itu dalam keadaan uzur. Akhirnya dia digulingkan dengan satu rampasan kuasa yang dirancang oleh Barat, sehingga naiknya Mustafa Kamal Atatürk. Tuan-tuan, sejarah macam ini kalau kita tengok, itu semangat orang Islam terhadap bumi Palestin. Jadi kita ni duduk sini, kita tak boleh kata bumi Palestin, Palestin lah, kita tak kisah. Tuan-tuan, jangan. Ini bumi berkat. Siapa tak nak keberkatan? Dan poin yang terakhir, sudah barang tentu dalam peristiwa yang hebat ini, namanya solat. Jadi solat saya tak nak syarah panjang, sebab dia kita makruf dan kita maklum. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Sahabat kita tanya nak buka soalan ke tidak, saya kata tak cukup lah. Jadi tak apalah, takut orang tanya pilihan raya pula, saya susah nak jawabnya. Dan yang kedua, sebenarnya tuan-tuan boleh kalau nak tengok, layari laman web kami www.muftiwp.gov.my. Kita jawab macam-macam masalah, tuan-tuan, dan itu pun cukup menarik. Laman web kita 4 tahun lepas 25,000 orang, sekarang sudah mencecah 9.8 juta orang. Jadi tuan-tuan bayangkanlah maknanya perkara itu. Bersama kami ada buku Baitul Maqdis. Buku ni memang saya ceritakan banyaklah kisah-kisah tu, tinta nasihat buat untuk ilmu. Dan buku terbaru kami, keunggulan hafazan. Macam mana kita tengok scholar Islam, pakar-pakar Islam yang hebat daripada dulu sampai sekarang yang Allah anugerahkan hafazan Quran, termasuklah tips hafazan Quran, bersuci, hukum hakam, dan apa lagi buku berkenaan bayan linnas yang kita bincang, hukum solat atas kursi, atas kapal terbang, dan juga Al-Kafi hadis 40 yang saya rasa sesuai untuk kita buat pelajaran kepada anak-anak kita semua. Sekadar itulah, mohon maaf bahasa yang saya gunakan kasar, tak sesuai. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.